Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dikasihi sekalian, walaupun sekarang belum ada yang sedang menyaksikan, tetapi insya-Allah akan adalah tu ya. Agak lama juga saya tak berkesempatan untuk berkongsi di Facebook ini dalam ruang balighu anni walau ayah. Okey, alhamdulillah nampak ada seorang yang masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, jadi saya katakan tadi bahawa agak lama jugalah tak berkesempatan untuk berkongsi topik balighu anni walau ayah, walaupun sentiasa ada hasrat untuk meneruskan perkongsian itu. Dan alhamdulillah pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia 27 Rejab, baru semalam umat Islam memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan kita semua sedang berada dalam mood menanti-nanti ketibaan bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang diberkati, bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah, maghfirah dan limpahan kelebihan yang tak ternilai buat kita daripada pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini saya nak berkongsi ayat ke-17 surah Al-Hashr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafaru qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini membuat perbandingan membuat perbandingan antara orang munafik. Okey. Sebab ayat-ayat sebelum ni menceritakan tentang orang munafik yang menyokong kaum Yahudi untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sebenarnya penakut. Mereka sokong tu hanya sekadar kata-kata sahaja. Tapi bila orang Yahudi ni betul-betul berdepan dengan peperangan, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, orang munafik ni tak bersama pun. Maknanya kalau Yahudi ni diperangi oleh Rasulullah, mereka tak akan bersama membantu. Kalau Yahudi ni dihalau, mereka tak turut serta lah, kan, mereka tetap kekal di Madinah. Maknanya sebelum berlaku mereka jadi batu api lah. Tapi bila betul-betul Yahudi menghadapi saat genting, mereka berlepas diri. Jadi bandingannya adalah syaitan. Ini Allah sebut kat sini, kamathali syaitan, seperti syaitan, idh qala lil insani kfur, ketika mana syaitan ni dia menghasut manusia, jadilah kamu orang yang kufur pada Allah, menentang Allah, derhaka kepada Allah. Sampai ke tahap kufur lah, maknanya mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma kafara, bila manusia ni betul-betul ikut cakap dia, dah jadi kufur, dah kafir dah. Qala inni bari'um minka. Syaitan kata, aku berlepas diri, aku tak campur tangan, ya. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Maknanya dia bohonglah kat sini, kan. Tapi maknanya macam itulah dia sebenarnya. Tujuan dia bukan apa. Tujuannya adalah supaya manusia ni mengkufuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi
bila Allah sebut ni, ini kisah nyata, kisah benar. Maknanya syaitan ni tak main-main. Syaitan tak main-main. Dia memang betul-betul serius. Dia serius. Dia berusaha betul-betul untuk menjadikan manusia ni kafir. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan ni musuh kamu dan jadikanlah dia tu musuh. Jadi jangan fikir syaitan ni alah dia acah-acah ke kan, ataupun dia pilih-pilih orang ke nak goda. Tak, dia target semua manusia termasuk diri kita. Jangan kita rasa kita ni orang baik, syaitan tak akan kacau. Tidak, makin baik kita, makin dia pulun lah kan. Sebab orang baik memang susah dia nak pengaruhi, tapi bukanlah kata dia give up kan. Tak naklah kacau ni, tak. Makin orang baik, makin dia cari jalan untuk dia hancurkan. Jadi peringatanlah pada kita kan, dan kita ni pun tak baik, bukannya baik sangat pun kan. Jadi untuk sebagai ibrah, jadi saya akan bacakan kisah yang disebut oleh At-Tabari dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini. Sebab bila Allah kata idh qala lil insani, ketika mana syaitan berkata kepada insan. Jadi apakah maksud insan di sini, semua insan ataupun memang ada kes tertentu yang dimaksudkan? Jadi itulah ahli tafsir kata insan di sini ada insan tertentu yang telah berlaku sebagai ibrah kita. Jadi At-Tabari membawakan kisah ni dia macam kisah sama tapi dia beberapa versi ya. Tapi kisah Bani Israel. Jadi versi pertama At-Tabari menyebut, dia kata ada seorang perempuan, dia mengembala kambing, ternak kambing, dan perempuan ni dia ada 4 beradik lelaki. Maksudnya ada, kita kata abang lah senang ya, ada 4 orang abang. Dan dia agaknya tempat dia bela kambing ni, ternak kambing ni jauh sikit daripada rumah dia. Agaknya dia tak boleh balik hari-hari. Jadi bila malam dia akan berteduh di biara tempat ibadah seorang rahib. Jadi dalam agama dia, maknanya ada orang kata rahib ni, pendeta ni, dia memang duduk dalam rumah ibadah itu saja, tak buat kerja, tak campur urusan dunia. Jadi bila sebut rahib duduk di biara ni, memang kerja dia hanya ibadah. Solatnya, zikirnya, puasa, semualah ibadah je. Maknanya dia tak campur urusan dunia. Jadi wallahu alam, agaknya dia ada 2 tingkat lah kot biara dia ni. Dia duduk tingkat atas, tingkat bawah tu kosong ke, wallahu alam. Tapi disebut, dia kata ta'wi bilail ila somi'ah rahib. Jadi kalau malam dia pergi berlindung, berteduh kat situ, tumpang malam ke apa ya. Jadi satu malam tu rahib ni yang duduk ibadah kat atas tu, dia turun tengok ada orang perempuan. Ni rahib ni, dia tak buat kerja lain ni, ibadah je. Tapi bayangkan syaitan ya, dia turun tengok ada orang perempuan, dia boleh berzina dengan perempuan tu ya. Dia berzina dengan perempuan tu sampai hamil. Sampai hamil perempuan tu. Jadi bila perempuan tu dah hamil, bayangkan dia seorang ahli ibadah. Kalau orang tahu dia menghamilkan, membuntingkan, orang kata, seorang perempuan, tak malu ke? Mestilah malu kan? Mana nak letak muka ni? Itu syaitan pandai tu. Kan? Dia kata apa? Dia kata, kamu ni, dia kata, orang hormat kamu, orang dengar cakap kamu. Jadi bayangkan kalau terbongkar perbuatan kamu ni, macam mana? Syaitan bisikkan ke dia. Jadi dia kata, lebih baik kamu bunuh dan tanam je. Nak jaga diri, jaga maruah, jaga nama. Apa kamu kena buat? Bunuh dan tanam.
Dia pun, yelah, termakanlah kan. Fikirlah, nama baik kan. Daripada orang tahu tu, baiklah kita tutup senyap-senyap supaya orang tak tahu. Itu mana Allah ni? Kan, maknanya di situlah lupa Allah kan. Padahal kalau nak fikir, dia silap, nak buat silap. Apa jalan terbaik yang agama kita ajar? Jalan terbaik ialah bertaubat kembali pada Allah. Dah lepas nak buat macam mana? Jangan pula tambah dosa baru, bunuh pula. Adakah dengan bunuh tanam tu tak akan terbongkar? Sedangkan Allah Maha mengetahui. Tapi itulah, syaitan dah tutup. Syaitan dah tutup fikiran tu. Jadi dia pun bunuh. Bila bunuh, syaitan ni dia tak senyap di situ sebab bukan itu matlamat dia. Bukan matlamat dia, bukan suruh rahib ni membunuh. Matlamat dia apa tak ada? Ukfur, kafir. Jadi langkah seterusnya apa? Syaitan pergi jumpa semua empat-empat beradik ni. Semua empat-empat beradik ni, dia bagi mimpi yang sama. Jadi syaitan pun boleh kata beri manusia mimpi. Cara macam mana itu Allahu a'lam. Tapi maknanya ada mimpi memang dari syaitan. Macam mana syaitan masuk nak bagi kita bermimpi dalam tidur tu kan. Lepas tu sama pula semua orang mimpi. Jadi mereka bangun, empat-empat orang ni bangun. Seorang kata, dia kata, aku malam tadi aku mimpi buruk lah. Aku pun tak tahu aku nak cerita ke tidak mimpi aku ni. Kan? Jadi, yang adik-beradik lain pula tanya, kamu mimpi apa, ceritalah. Entah-entah sama dengan apa yang aku mimpi. Jadi, dia pun cerita. Masing-masing cerita, sama. Dia mimpi rahib ni bunuh adik dia. Adik mereka tanam. Jadi dah mimpi, empat orang mimpi yang sama. Jadi mereka takkan nak duduk diam kan. Dia pun pergi. Pergi jumpa rahib tu. Okey. Jadi bila empat beradik ni dah datang jumpa syaitan, pergi jumpa rahib pula. Kan, jadi empat beradik ni dia nak pergi tangkap rahib, bawa ke pengadilan. Jadi syaitan ni kata apa kat rahib? Dia kata, kamu dalam bahaya. Kamu akan ditangkap oleh abang-abang kepada perempuan yang kamu dah bunuh ni, dan kamu tak akan selamat bila kamu dibawa ke pengadilan. Jadi dia kata, aku boleh tolong kamu nak selamatkan diri, iaitu sujud kepada aku sekali je. Jadi tu bayangkan rahib yang hidup dia hanya ibadah. Bayangkan kita ni hidup campur antara ibadah, antara urusan dunia kan. Dah lah ibadah pun tak banyak macam dia kan. Solat pun berapa rakaat je malam. Kalau dapat 2 rakaat setiap malam tak tinggal tu pun kira dah baguslah bagi kita ni agaknya kan. Tu pun tak tahulah, mungkin banyak yang tak bangun dengan yang bangun ke, wallahu alam kan. Tak adalah nak menghukum siapa-siapa, tapi maknanya cuba kita ukur diri kita dengan rahib tu. Jadi orang macam rahib tu boleh terpedaya, dia pun sujudlah. Takut. Jadi di mana takwa dia pada Allah, di mana serah diri pada Allah, dah hilang dah. Sebab nak fikir selamatkan diri, dia sujud. Tapi datang juga empat beradik tu, heret dia ke pengadilan dan dia dibunuh juga. Tak selamat juga dia. Tapi dia mati dalam kekufuran lah. Dia ikut cakap syaitan. Itu nak cerita liciknya syaitan ni. Dia boleh buat rancang macam-macam. Maknanya dia tidak main-main dalam nak merosakkan akidah kita. Jadi itu satu versi yang diceritakan. Tapi versi lain pun dia lebih kurang sama je cerita dia. Tapi rasanya cerita pun sama kot. Agaknya periwayat tu berbeza. Tapi tak apalah, kita baca kan. Yang tadi daripada Ibnu Mas'ud. Ini versi Abdullah bin Abbas. Dia kata ada seorang rahib dari kalangan Bani Israel.
dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan dia ni didatangi oleh manusia dari segenap penjuru. Tanya dia hukum hakam, dia minta nasihat dan sebagainya. Sangat alim lah. Ya, dia kata mereka bertanya tentang fiqah dan berbagai-bagai. Sangat alim. Jadi, ada 3 orang beradik. Ni 3 orang. Tadi 4. Ya. Ada 3 orang saudara lelaki. Dia mempunyai seorang ukhti, maknanya adik perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik. Dan mereka bertiga ni pula hendak musafir. Wallahu alam musafir ke mana, kenapa tiga nak pergi sekali itu, wallahu alam lah, dia tak cerita. Ya, 3 orang ni nak pergi musafir. Jadi tapi mereka rasa berat hati nak tinggal adik perempuan ni. Nak tinggal siapa jaga kan, dia kata. Nak amanahkan kepada siapa. Jadi mereka pun bermesyuarat lah sama mereka. Dan akhirnya mereka nampak ya, tidak ada orang yang boleh dipercayai untuk jaga adik dia ni kecuali rahib. Sebab dia kata rahib ni kalau adik dia mati pun dia akan urus dengan baik. Kalau adik dia ni hidup, dia akan jaga dengan sebaik-baiknya. Okey. Jadi mereka pun pergilah jumpa rahib. Dia kata kami nak musafir. Kami tak ada orang yang boleh jaga adik kami ni. Jadi kebetulan masa tu adik ni dia tengah sakit. Adik ni dia kata dia sangat sakit. Jadi tak apalah, kami tinggal juga bersama kamu. Kalau dia meninggal, dia takdirkan dia meninggal, kamu uruslah jenazahnya. Dan kalau umurnya panjang, maka jagalah dia dengan baik. Jadi jadi iyalah, dia pun orang nak harapan orang kan, takkan nak tolak aje kan. Dengan jujurnya mengaku, ya aku akan jaga, dia kata. Jadi bila 3 beradik ni pergi, dia pun jagalah adik ni, merawatnya. Ya, dia merawat, tahulah kan biasanya rahib ni di samping diibaratkan Allah, biasa orang ulama kan, orang hebat-hebat ni Allah bagilah ke apa orang kata kelebihan, boleh merawat apa semua, mungkin dengan doa dia apa semua. Jadi alhamdulillah sembuh. Jadi dah sembuh ni budak comel kan, perempuan yang comel. Jadi syaitan pun mulalah menggoda kan. Rahib pun nampak alahai mengancamnya budak ni kan. Jadi syaitan pun mulalah menggoda dia sehingga dia berzina dengan perempuan tu. Itulah kata, kenapa tak kahwin, dah berkenan kan. Tapi itulah syaitan kan. Dia tak suka jalan yang baik. Jadi sampai mengandung. Jadi bila dah mengandung, menyesal lah kan. Tapi syaitan macam tadilah, pujuk dia suruh bunuh. Jadi bunuh dan tanam lah. Jadi bila adik-beradik ni balik, dia tanya. Dia kata dia dah meninggal, aku dah kapan? Aku dah tanam. Jadi adik-beradik ni percayalah kan, sebab mana ada sangka buruk pada rahib kan. Oh, baguslah, dia kata. Puas hatilah mereka dengar. Mereka memang tak sangka, tak mempersoalkan rahib ni apa, tak syak apa-apa. Ya, tapi itulah syaitan. Dia pergi bawa mimpi kepada 3 beradik ni. Jadi berlaku macam tadilah. Cumanya ni 3 beradik, ya tadi 4. Itu saya katakan tadi. Jadi sebelum dia dibunuh, rahib ni sebelum dibunuh, syaitan datanglah. Kamu nak selamat ke tak? Kalau nak selamat, sujud pada aku. Rahib pun sujud. Dia dah bertahun buat ibadah dengan sebaiknya. Okey, jadi itu versi kedua. Dan versi ketiga, dia kata ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang abid, yang beribadah kepada Allah, dan juga dia juga mempunyai kebolehan untuk merawat orang gila. Jadi ada seorang perempuan, dia jadi gila. Sebenarnya perempuan jadi gila
angkara syaitan juga. Syaitan yang kacau. Dia buat perempuan ni gila. Jadi bila keluarga dia, carilah tempat nak berawat. Ahli keluarga yang gila ni. Jadi keluarga dia bawa pergi ke tempat Abid tadi, suruh Abid tu merawat. Jadi dah merawat tu berkenan lah. Perempuan kan. Jadi berlakulah kemungkaran, dia berzina sampai hamil. Maka syaitan pun datang menghasut. Dia kata, ni kamu malu, jatuh maruah apa semua kan. Jadi lebih baik kamu bunuh dan tanam dalam rumah kamu. Jadi dia buatlah apa yang syaitan suruh. Bila keluarga perempuan ni datang, dia bagi tahu dia dah mati dan dia dah kebumikan. Jadi mereka percaya sebab Abid orang baik. Tapi apa ni? Okey, cumanya kat sini dia kata dia tanam, kemudian dia keluarga dia datang, dia bagi tahu dia dah meninggal, dia dah tanam, kemudian mereka okay, tapi mereka nak tengok kat mana ditanam. Tapi ni dia tak cerita pasal ada mimpi ke apa. Tapi maknanya bila dia tunjuk, makanya terbukti wanita tu ditadam dalam keadaan dia hamil. Jadi berlakulah orang kata tuduhan. Kan timbullah syak wasangka. Jadi dan mereka dah nak heret Abid ni ke muka pengadilan dan syaitan datang memujuk Abid ni kalau nak selamat sembah dia, macam itulah. Jadi walaupun versi tu agak berlainan, tetapi maksudnya sama, iaitu syaitan tidak akan membiarkan seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhir hayat. Dia seboleh-bolehnya akan berusaha untuk menarik manusia itu supaya jadi kafir. Jadi makna itulah kita kena ingat, Jadi maknanya sebagai manusia kita tak selamat daripada hasutan syaitan. Jadi apa yang dapat melindungi kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kita tak boleh elak daripada melakukan dosa kecil atau besar. Tapi kita kena tahu matlamat syaitan bukan hanya sekadar kita melakukan dosa, tetapi matlamatnya ialah supaya kita kufur. Jadi kita kena ingat, bila kita terjebak dengan dosa, ingat, jangan sampai kita kufur kepada Allah. Sebab Allah sentiasa beri peluang untuk kita bertaubat. Tidak ada dosa yang Allah tak ampunkan apabila kita bertaubat. Jadi kalau ada ketika kita lemah, ada ketika kita termakan hasutan syaitan, mudah-mudahan Allah segera sedarkan kita, Allah segera nampakkan kesalahan itu dan Allah segera ilhamkan kita supaya bertaubat sebelum kita masuk perangkap syaitan yang terakhir, iaitu kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat kepada diri sendiri dan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dikasihi, supaya kita sentiasa berhati-hati, dan menjelang Ramadan ni, kita harap kita membuat persiapan yang sebaik-baiknya agar kalau Allah panjangkan umur kita sehingga memasuki gerbang Ramadan, maka Allah izinkan kita untuk
menghayati sepenuhnya Ramadan itu dalam bulan yang Allah tambat syaitan-syaitan. Ya, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di lain kali insya-Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.